Baiklah, macam kita tahu pagi tadi Apple mengadakan pelancaran untuk beberapa produk baru mereka. Ini termasuklah telefon pintar, jam tangan pintar dan juga aksesori audio. Jadi di sini kami kongsikan rangkuman ringkas mengenai kesemua produk yang dilancarkan pagi tadi. Kita mulakan dengan produk pertama iaitu Apple Watch Series 8. Antara highlight utama dekat sini adalah sensor suhu kulit yang khususnya untuk kesihatan wanita. Dekat sini dia boleh pantau kitaran haid, seterusnya memberikan lebih banyak maklumat tentang kesihatan wanita. Dekat sini Apple kata dia menggunakan dua sensor. Satu dekat bahagian belakang jam dan satu lagi dekat bawah paparan. Dan bacaan diambil setiap 5 saat dan ia boleh membaca sehingga perubahan suhu 1 darjah Celsius. Highlight kedua adalah crash detection yang mana dia akan diaktifkan sewaktu anda memandu. Kata Apple, bila jam ni mengesan satu kemalangan kereta yang teruk dan tak ada tindak balas daripada pengguna sekitar 10 saat, satu mesej kecemasan akan dihantar secara automatik kepada pihak berkaitan. Untuk menjadikan ciri ini, Apple menggunakan gyroskop pada jam untuk mengesan daya impak. Highlight ketiga adalah low power mode. Apple Watch Series diiklankan boleh bertahan sehingga 18 jam dengan mode always on display diaktifkan dan meningkat kepada 36 jam dengan mode tadi. Kiranya dekat sini, dia akan menyaktifkan beberapa mode seperti mode sukan dan sebagainya bagi memanjangkan lagi jangka hayat bateri. Tidak ketinggalan dengan watchOS 9, jam tangan ini yang versi seluler juga menyokong perayaan antarabangsa. Untuk harga, jam ini dijual pada harga bermula RM1,899 untuk 41mm, RM1,999 untuk 45mm. Versi seluler pula berharga RM2,299 untuk 41mm dan RM2,399 untuk 45mm. Seterusnya adalah Apple Watch SE generasi kedua. Seperti yang sebelum ni, rekaannya masih sama dan juga masih memuatkan ciri-ciri menarik yang dipopularkan oleh siri Apple Watch. Untuk kali ini, skrin yang digunakan adalah 30% lebih besar berbanding generasi sebelumnya. Kemudian ia juga dimuatkan dengan beberapa ciri menarik yang dipopularkan oleh siri Apple Watch. Antara ciri lain yang disokong termasuklah crash detection, pemantauan kadar denyutan nadi, pemantauan waktu tidur, mesej kecemasan dan banyak lagi. Untuk harga, Apple Watch SE dijual pada harga RM1,199 dan meningkat kepada RM1,399 untuk versi seluler. Seterusnya adalah Apple Watch Ultra. Ini yang paling premium dan fokus adalah kepada aktiviti luar. Kata Apple, kerangka jam ini menggunakan bahan daripada titanium grade aero angkasa. Kemudian, ia juga dipadankan dengan tali unik yang mesra dengan sukan air, termasuklah scuba. Saiz untuk jam ini adalah 49mm. Seterusnya, jam ini juga kalau anda perasan ada butang khusus pada sebelah kiri yang boleh dikostumasi untuk pelbagai akses pintas seperti mod sukan dan sebagainya. Bukan itu saja, terdapat juga pembesar suara di bahagian yang sama yang berfungsi sebagai siren untuk kecemasan. Apple Watch Ultra mempunyai 3 mikrofon terbina untuk panggilan yang jelas. Kemudian bateri pula boleh digunakan sehingga 30 jam dan meningkat kepada 60 jam dengan bantuan low power mode. Antara ciri lain yang disokong termasuklah crash detection dan juga sensor suhu kulit. Tak ketinggalan, Apple Watch Ultra juga memuatkan ciri night mode yang boleh menukarkan antara muka menjadi warna merah apabila digunakan dalam kawasan yang gelap dan dipadankan dengan pilihan muka jam dipanggil Wayfinder. Di Malaysia, Apple Watch Ultra dijual pada harga RM3,799 untuk seutas. Next adalah Apple AirPods Pro 2. Okey, untuk yang kali ni rekaan masih sama tapi perkakasan dalaman banyak yang ditambah baik. Misalnya seperti penggunaan chip Apple H2 yang dikatakan mampu membatalkan hingar 2 kali lebih baik berbanding generasi yang sebelum ni. Kemudian ia juga mempunyai ciri special audio yang boleh dikostumasi dan juga adaptive transparency untuk audio yang lebih berkualiti. Untuk jangka hayat bateri, Apple AirPods Pro 2 ni boleh bertahan sehingga 30 jam dengan bantuan port pengecasan, kemudian berkurang kepada 6 jam dengan phone tinggi itu sendiri. Bukan itu saja, ia juga menyokong sistem pengecasan nirwayar yang boleh menggunakan sebarang pengecasan key, MagSafe dan juga pengecas Apple Watch. Sebelum terlupa, tak ketinggalan, port pengecasannya juga disertakan dengan pembesar suara terbina yang akan mengeluarkan bunyi sewaktu proses mencari sekiranya anda terlupa di mana anda letak phone telinga anda. Di Malaysia, Apple AirPods Pro 2 dijual pada harga RM1,099. Okey, seterusnya adalah iPhone 14. Ada 4 model berbeza yang diperkenalkan iaitu iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Kita akan mulakan dengan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus dulu yang mana dua-dua menggunakan skrin sejenis OLED Super Retina XDR.
Skrin untuk iPhone 14 adalah 6.1 inci dan untuk variasi Plus sedikit lebih besar iaitu 6.7 inci. Binaan tu pun masih sama, berkotak, skrin rata dan bertakuk kecil. Chip juga masih sama iaitu chip A15 Bionic seperti sebelum ini, tetapi untuk kali ini GPU dikatakan 5 kali lebih pantas. Untuk kamera, dua kamera belakang adalah 12 megapiksel dan kamera hadapan juga 12 megapiksel. Okey, beberapa penambahbaikan yang dibuat oleh Apple untuk ciri fotografi termasuklah kali ini adalah Photonic Engine yang mana ia sangat berguna untuk tangkapan mod malam dan juga kamera soft photo yang berkualiti tinggi. Seterusnya, mereka juga memperkenalkan ciri yang dinamakan sebagai Action Mode untuk rakaman video yang stabil seakan menggunakan gimbal. Beberapa highlight lain yang turut difokuskan pada telefon ini termasuklah ciri menghantar mesej kecemasan melalui satelit. Yang mana Apple kata dekat sini pengguna masih boleh menghantar mesej kecemasan meskipun berada di luar kawasan. Ia dimulakan daripada pengguna di Amerika Syarikat dan Kanada terlebih dahulu dengan langganan percuma selama 2 tahun. Kemudian kita juga ada ciri crash detection seperti yang terdapat pada jam tangan pintar baharu mereka. Dan sebelum terlupa, Apple juga membuang slot SIM dan memfokuskan terhadap penggunaan eSIM sepenuhnya pada iPhone 14. Ia bagaimanapun terhad untuk pengguna di Amerika Syarikat terlebih dahulu bermula November nanti. Untuk harga, iPhone 14 dijual pada harga RM4,199 untuk 128GB, RM4,699 untuk 256GB dan RM5,699 untuk 512GB. Kemudian iPhone 14 Plus pula berharga RM4,699 untuk 128GB, RM5,199 untuk 256GB dan RM6,199 untuk 512GB. Dua lagi model yang diumumkan pagi tadi adalah Apple iPhone 14 Pro dan juga Apple iPhone 14 Pro Max. Untuk skrin, iPhone 14 Pro dibekalkan skrin bersaiz 6.1 inci dan skrin 6.7 inci pula pada iPhone 14 Pro Max. Highlight paling utama pada skrin adalah skrin ni dia tak bertakuk tapi dia ada satu lubang berbentuk pil yang dipanggil oleh Apple sebagai Dynamic Island. Okey, skrin ni dia boleh berubah mengikut aplikasi semasa. Dia boleh memanjang dan dia kemudian dia akan pendek bergantung pada aplikasi yang anda gunakan. Misalnya seperti pemasa, notifikasi, muzik audio dan banyak lagi. Kedua-duanya juga dikuasakan dengan chip pemproses yang sama iaitu Apple A16 Bionic dengan binaan 4nm. Seterusnya, kamera pula adalah 48 megapiksel yang pertama kali digunakan oleh Apple untuk peranti mereka, diikuti dengan 12 megapiksel dan 12 megapiksel. Kamera hadapan juga adalah 12 megapiksel. Bukan itu saja, flash tone adaptive juga telah direka semula dengan pencahayaan yang lebih baik dan juga ia mempunyai sehingga 4 pilihan zoom. Antara ciri fotografi menarik lain yang turut disertakan pada telefon-telefon ini termasuklah Photonic Engine dan juga Action Mode. Antara highlight lain yang turut disertakan pada telefon-telefon ini termasuklah ciri crash detection, mesej kecemasan melalui satelit dan juga ketahanan bateri yang boleh bertahan sehari suntuk. Untuk harga, iPhone 14 Pro dijual pada RM5,299 untuk 128GB, RM5,799 untuk 256GB, RM6,799 untuk 521GB dan RM7,799 untuk 1TB. iPhone 14 Pro Max pula berharga RM5,799 untuk 128GB, RM6,299 untuk 256GB, RM7,299 untuk 512GB dan RM8,299 untuk 1TB. Baiklah, sekian saja rangkuman ringkas daripada kami di Amans untuk pelancaran Apple pada pagi tadi. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye!